Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua pelajar. Hari ini kita sambung semula kita punya kelas. Masih lagi dalam bab 2 iaitu konsep mol, formula dan juga persamaan kimia. Hari ini kita akan masuk tajuk yang paling last. Ada beberapa eksperimen, tapi mungkin cikgu akan bagi tengok video kan, sebab kita akan buat juga kalau sekolah dibuka. Hari ini kita akan masuk subtopik yang terakhir, iaitu mentafsir persamaan kimia secara kualitatif dan kuantitatif. Yang kedua, kita kena tahu untuk menyelesaikan masalah numerical stoichiometry. Stoichiometry ni daripada persamaan tu, kita akan cuba cari jisim. Contohnya kalau dia bagi jisim bahan tindak balas, dia tanya berapakah jisim hasil tindak balas. Jadi kita kena kira berdasarkan kepada persamaan kimia dan juga ilmu-ilmu yang mula-mula kamu belajar tu, iaitu menukarkan daripada mol kepada jisim, menukarkan mol kepada gas, isi padu gas dan sebagainya. Jadi sebab tu penting tajuk yang mula-mula tu. Yang formula yang kita belajar 3 itu, tolong ingat betul-betul sebab dia akan digunakan pakai sehinggalah ke tingkatan 5 sekalipun masih lagi menggunakan benda ini. Tolong fahamkan betul-betul supaya mudah, lebih senanglah untuk bab-bab yang seterusnya. Kita consider persamaan ini 2 natrium tambah gas klorin menghasilkan 2 NaCl. Natrium berpecah tambah dengan gas klorin Cl2. Nanti bab 5 kamu akan faham kenapa Cl ini dia ada 2. Tapi buat masa sekarang kamu tolong ingat, kalau gas-gas macam klorin, bromin, iodin, hidrogen, oksigen, nitrogen, dia ada 2 di sini. Menghasilkan NaCl. Kenapa NaCl? Kenapa bukan NaCl2 tapi dia jadi NaCl? Balik semula kepada pembelajaran kita berkenaan dengan untuk membentuk formula kimia itu. Sebab Na, kalau kamu tengok jadual yang sebelum ni, Na charge dia plus, kemudian klorin ini charge dia negatif. Kita kena ambil satu-satu lah. Jangan ambil yang 2 ni. Kita ambil yang atom itu. So, Na plus Cl minus, dia sudah sama dia punya charge. Jadi, kita terus boleh gabung NaCl. Kan, kalau contoh dia, ini cikgu ulang kaji sikit saja supaya kamu boleh ingat semula. Kalau contoh dia magnesium lah contoh. Magnesium charge dia tu plus dengan klorin Cl minus. Bila 2 ni magnesium charge tu plus dengan Cl minus, dia akan jadi MgCl2. Guna yang teknik persilangan tu, 2 letak di sini, kemudian sini ada 1, taruh dekat sini jadi MgCl2. Rujuk balik kelas yang sebelumnya kalau kamu masih lagi kurang mahir berkenaan dengan menghasilkan formula kimia. Right. So daripada sini Na plus Cl2 menghasilkan natrium klorida belum lagi seimbang. Jadi kalau mau seimbangkan dia, letak dekat sini 2, dekat sini 2. So kita akan nampak ada 2 natrium, 2 klorin. Kemudian dekat sini ada 2 natrium, kemudian 2 klorin seimbang. Daripada persamaan ni, apa yang kita dapat sebenarnya? Kalau kamu tengok dekat sini, ada 2 maklumat yang kita boleh dapat daripada sudut kualitatif ataupun kuantitatif. Daripada sudut kualitatif, quality, apa yang ada di situ, kita boleh dapat berkenaan dengan satu bahan tindak balas. Kan, daripada sini bahan tindak balas dia adalah yang mula-mula ni lah, sebelum anak panah ni. Ini semua bahan tindak balas, bahan yang kita letak, kita campur. Kan macam masak tu kan, tepung campur ikan,
tepung campur gula, campur telur, itu merupakan bahan tindak balas. Hasil tindak balas, kek. Tapi dekat sini hasil tindak balas ni adalah natrium klorida, NaCl. Itu garam dapur kamu tu. So ini bahan tindak balas. Cikgu selalu buat singkatan macam ni, bahan tindak balas. Ini ialah hasil tindak balas. Jadi ini dua maklumat, antara maklumat yang kita boleh dapat kalau daripada aspek kualitatif. Okay, yang kedua, daripada persamaan ini juga kita boleh dapat dia punya bilangan atom yang terhasil ataupun nisbah atom yang bertindak balas ataupun nisbah mol dia. Daripada sini, apa yang kita boleh dapat adalah daripada sudut kuantitatif, dua di sini ni menunjukkan dua atom natrium bertindak balas dengan satu molekul klorin ataupun Cl2 menghasilkan 2 NaCl, 2 unit formula NaCl. Kalau kita ilustrasikan ke dalam gambar, maksud dia dapat inilah 2 natrium bertindak balas dengan satu klorin, gas klorin. Kan satu molekul ni, semua ni. Ni satu molekul, dia bergabung secara kimia, menghasilkan 2 NaCl. Tu maksud dia 2 di depan itu. Kalau kita tengok daripada sudut atom. Ataupun kalau kita letakkan daripada sudut mol, kita tengok daripada sudut mol, menunjukkan 2 mol natrium bertindak balas dengan 1 mol gas klorin menghasilkan 2 mol natrium klorida. Jadi yang depan ini pun kita boleh anggap ni ada satu tau. Cikgu taruh sini satu. Okey, kita boleh anggap sebagai bilangan mol. Dia punya perkadaran. Dalam tindak balas ni lah, dia dapat 2 mol, 1 mol, kemudian menghasilkan 2 mol natrium klorida. Okey, cuba kita tengok contoh lain pula. Kita cuba contoh lain. Okay, yang tadi tu lah, magnesium tambah dengan klorin, gas klorin, sama dengan magnesium klorida. Okay, ini nampak boleh tambah terus. Kan, sebab kenapa macam tu? Mg2 plus Cl minus. Jadi kalau kamu kasih gabung, 2 ni letak di sini, ni satu depan, letak di sini satu. Dapatlah MgCl2. Okay, yang ini seolah-olah nampak macam kita boleh tambah terus, tapi sebenarnya bukan. Daripada sini apa yang kita boleh dapat? Kita boleh dapat ialah satu atom magnesium, okay, bertindak balas dengan satu molekul klorin. Biasa kalau molekul macam ni dia ada taruh ikatan macam tu lah. Bergantung kepada ikatan ganda 2 atau ganda 3 dan sebagainya. Tu nanti kamu akan belajar. Okay, menghasilkan magnesium, satu magnesium klorida. Itu maksud dia. Okay. Satu ni nah bertindak balas dengan satu ini menghasilkan satu ni. Yang jadi satu di depan. Ataupun kalau kita tengok daripada sudut mol, maksud dia 1 mol kan magnesium bertindak balas dengan 1 mol gas klorin menghasilkan 1 mol magnesium klorida. Okay, ni ada dia punya unit pepejal, gas pepejal. Okay, macam tu. Jadi ini dalam persamaan. Kalau contoh dia dalam tindak balas kimia sebenar, kita tak guna 1 mol, kita mungkin pakai 10 mol. Kan, 10 mol magnesium di sini. Jadi automatik kita boleh tahu, sebab kita ada persamaan kan. Jadi automatik 10 mol kita boleh tahu 10 mol dia akan bertindak balas dengan 10 mol gas klorin menghasilkan 10 mol magnesium klorida. Kan, dia mesti perkadaran. Kalau dekat sini 10 mol, sana pun mesti 10 mol, 10 mol. Berdasarkan kepada formula kimia yang asas. Sebab tu penting formula kimia dalam kita membuat kita punya pengiraan. Formula kimia yang betul adalah sangat penting.
Kalau kamu salah, contohnya kamu tidak seimbangkan, ataupun contoh kalau dalam yang ini lah kan, yang ini ni, kalau kamu tak seimbangkan, kamu tak letak 2 di sini, tak letak 2, nanti kamu akan dapat 1 mol natrium, 1 mol gas klorin, 1 mol natrium klorida. Jadi salah. Masa buat pengiraan dia akan salah. Jadi mesti pertama sekali kena seimbangkan. Barulah kita boleh tahu, rupa-rupanya dalam tindak balas ini 2 mol natrium bertindak balas dengan 1 mol gas klorin, kemudian menghasilkan 2 mol natrium klorida. Okay, so benda ni tolong kasih clear di mana apa sebenarnya peranan yang 2 ini. Ini yang cikgu mahu kamu betul-betul faham sekarang. 2 ni menunjukkan apa? Kan kita boleh tengok daripada sudut dia punya atom, ataupun dia punya unit-unit atom ataupun molekul, ataupun daripada sudut mol. Kita try lagi lain supaya kamu nampak lagi. Okey, kita cuba aluminium, logam aluminium. Okey, pepejal bertindak balas dengan klorin lah contoh. Klorin juga, gas klorin. Menghasilkan, nampak di sini. Adakah AlCl2? Salah. Ataupun AlCl? Salah. Okay, jangan main teka-teka begitu. Kena tengok dia punya, balik semula kepada dia punya ion itu. Berapa dia punya charge. Jadi rujuk balik jadual yang sebelum ni, jadual ion yang cikgu bagi tu. So aluminium, dia punya charge adalah 3+. Klorin pula, dia punya charge adalah minus. Okay. So, menghasilkan apa? 3 ni pergi di sini. Kemudian 1 ni pergi di bawah. Dapatlah aluminium Cl3. Okay, begitu. So, jawapan sini AlCl3. Tidak tahulah persamaan ni ada ke tidak. Okay, so seimbangkan. Tidak boleh macam gini. Belum lagi betul. Tengok dekat sini. Ada 3. Aluminium ada 1. Klorin ada 2. Ini ada 1. Ini ada 3. Okay, no problem. Tidak ada masalah. So, macam mana kita mau 2 ni mau jadikan kepada 3? Darab dengan 3/2. Dapatlah 3. Kan 3/2 kali 2, 3/2 kali 2 dapat 3. So 3 sudah sama. Tapi dalam persamaan kimia tidak boleh ada per begini. Kena hilangkan dia punya per. Macam mana menghilangkan per dia? Macam matematik, kalikan semua kepada 2. Kita darabkan semua persamaan kita ini kepada 2. So kalau darab 2 di depan ni, dapat 2 di sini. Cikgu tukar warna dulu. Okay, dapat 2 di sini. Kemudian bila 3/2 kali 2, 2 ni akan masuk. Ini matematik kamu kena cekap. And then dekat sini, darabkan dengan 2. Barulah kamu dapat yang seimbang. 2 aluminium bertindak balas dengan 3 gas klorin menghasilkan 2 aluminium klorida. Okay, ini pepejal. Ini gas. Daripada maklumat sini apa kita dapat? 2 atom. Ilustrasi. Okey, 2 atom aluminium bertindak balas dengan 3 molekul gas klorin. Okey, ini 1, ini 2 dan juga ini 3. Nampak? 3 kan? Ini 1 Cl2, ini yang Cl2 kedua, ini Cl2 ketiga, ini Cl2 menghasilkan 2 unit aluminium klorida. Aluminium klorida begini. 1 2 3. Ini contoh saja supaya kamu nampak faham. Cikgu pun tak tahu bentuk dia sebenar macam mana. Tapi kasih buat macam ni supaya kamu nampak. Right. Okay, ni AlCl3, AlCl3, nampak? 2. Kan? 2
aluminium bertindak balas dengan 3 gas klorin menghasilkan 2 unit aluminium klorida. So, daripada maklumat yang pertama kita boleh dapat, kita boleh tengok dia punya atom dia. Ataupun dia punya molekul. Ataupun dia punya ion. Formula ion dia berapa. Di sini 3 di sini. Okay, so ni maklumat pertama. Yang kedua adalah kita boleh nampak daripada sudut dia punya bilangan mol. Daripada persamaan ni kita boleh dapat tahu adalah apabila tindak balas aluminium dan juga gas klorin, bila dia bertindak balas, 2 mol aluminium dia akan bertindak balas dengan 3 mol gas klorin menghasilkan 2 mol aluminium klorida. So begini. Okay. So kalau contohnya dalam tindak balas kimia, tapi tindak balas kimia begini, persamaan kimia begini. Tapi dalam eksperimen sebenar, cikgu tak mau pakai 2 mol aluminium. Cikgu ambil 10 mol aluminium contoh. Cikgu ambil 10 mol aluminium. Cikgu tidak mau ambil 2, cikgu mau guna 10 mol. So, berapa banyak gas klorin yang akan bertindak balas? Okay, daripada 2, ini 3. Kan 2 ke 10 darab 5 lah kan? Kali dengan 5. Maksudnya 3 pun kamu kali dengan 5. Sini kamu akan guna 15. Ni perkadaran . And then 2 ni pun kamu kali dengan 5. Dapatlah 10 mol aluminium Cl3. So daripada sini, ni sebenarnya dekat. Okay, so daripada sini, kalau cikgu pakai 10 mol aluminium, dia akan bertindak balas dengan 15 mol gas klorin menghasilkan 10 mol aluminium klorida. Tengok berapa banyak dia kali tu. Perkadaran ni kita panggil perkadaran ni, nisbah, matematik. Paling senang, bukan semua boleh buat macam ni tau, tapi yang ini boleh. Berapa banyak dia kali? Ni kali dengan 5. Ini pun mesti darab dengan 5. Semua mesti sama. Ni darab dengan 5 begini. Okay, kalau macam ni boleh direct. Tapi kalau ada certain persamaan kimia, kalau dia guna 0.05 contohnya, itu teknik lain lah yang diguna pakai. So harap kamu boleh clear aspek kuantitatif daripada persamaan kimia. Sebab apa? Sebab ini penting untuk buat pengiraan nanti. Okay. So ini sudah tadi . Ini pun sudah juga contohnya dekat sini. Okay, contoh dekat sini kan. 2 mol daripada persamaan ni, 2 mol bertindak balas dengan 1 mol dan juga dengan 2 mol. Tapi kalau dalam kita punya eksperimen, kita menggunakan 1 mol saja. Kan 2/1 ni maksudnya dia bahagi dengan 2 lah kan. Okay, setengah. So ini pun kita bahagi dengan 2, dapatlah 0.05. Ini pun kita bahagi dengan 2, dapatlah 1 mol. Jadi kalau kita pakai 1 mol, kalau kita guna 1 mol, maka bilangan mol untuk gas klorin adalah 0.05. Bilangan mol untuk natrium klorida ialah 1 mol. Kena tengok berdasarkan atas ni. Okey, contohnya kalau cikgu mau pakai dekat sini 0.05. Cikgu mau pakai 0.05 natrium. Berapa di sini? Berapa dekat sini? Kan kita bahagi. Okey, 2 ni. Nampak 2 ni kan? Okey, 2 bahagi berapa dapat 0.05? Dia kena bahagi berapa? So calculator lah kan. 0.05. Okay, bahagi dengan 40. Okay, 2 bahagi 40 sama dengan 0.05. So, dekat sini, semua dekat sini pun, kamu mesti bahagi dengan 40. So, 1 bahagi dengan 40. Kamu akan dapat 0.025. Okay, dekat sini, automatik tahulah sebab sini 2 sama kan. Jadi, dekat sini pun 0.05. So, itu kita panggil sebagai
perkadaran dia tu. Mol. Okay, so tengoklah mana kamu nak pakai bahagi ataupun darab. Okay, ni semua nilai dibahagi dengan 2. Yang tadi yang ni semua nilai kita bahagi dengan 40. Okay, so cikgu harap yang ini kamu faham, kamu clear. Tolong tengok balik tu video kalau kamu tidak faham. Sebab selepas ini, kita akan pakai semula semua formula-formula sebelum ni. Formula kimia, formula molekul. Kemudian this one, perkadaran ini untuk kita selesaikan dia punya masalah. Okay, so tengok contoh soalan untuk menyelesaikan masalah-masalah berkenaan dengan stoikiometri ataupun yang berkaitan dengan perkali ini. Contoh 17. Pembakaran aluminium dalam udara adalah seperti berikut. Dia bagi persamaan sedia, jadi kamu tidak perlu bikin persamaan. Okay, sometimes dalam SPM, dia akan bagi persamaan sedia. Jadi, tidak ada masalah kalau kamu faham macam mana mau cari. Tapi kalau dia tak bagi soal, dia tak bagi persamaan kimia, kamu kena buat dulu. Itu yang jadi masalah tu. Sebab kalau kamu tidak mahir persamaan kimia, bila soalan-soalan yang dia suruh bikin, and then soalan kedua yang berangkai ni kan, dia tanya pula berapakah bilangan GCM sebagai contoh. Kalau persamaan kimia kamu salah, maka jawapan seterusnya pun akan silap juga. Sebab dia bergantung kepada sama ada persamaan kimia kamu betul yang pertama, yang kedua mesti seimbang. Bukan betul saja, seimbang. Kalau betul sudah buat tapi tak seimbang, sama juga pengiraan-pengiraan itu akan terjejas disebabkan oleh persamaan yang tidak tepat. Alright. So dia bagi dekat sini 4 aluminium bertindak balas dengan 3 gas oksigen O2 menghasilkan 2 Al2O3, aluminium oksida. Okay, so antara tips cikgu macam mana kita mau tahu ataupun hafal dia punya formula kimia adalah bila kamu baca soalan, tolong baca sekali dia punya formula kimia. Jangan skip. Kan ada orang yang suka skip, dia tak mau baca. So tapi kalau kamu selalu baca, bila kamu buat soalan, kamu baca lama-lama benda tu dia akan melekat sendiri dekat kepala kita. Kan? Muscle memory kita panggil tu. Jadi automatik kamu akan nampak macam tengok muka orang. Kan bila tengok muka orang kan, kita automatik kita boleh apa orang bilang hafal dia punya wajah sebab hari-hari kita tengok. Bukannya kita menghafal wajah dia tapi sebab kita tengok hari-hari. Dia jadi muscle memory. Okay, so daripada persamaan ini, soalan dia cakap, berapakah jisim aluminium oksida yang terhasil jika 5.4 gram aluminium dibakar lengkap dalam udara? Dia bagi jisim atom relatif O16, aluminium 27. So tengok betul-betul soalan apa dia minta. Dia minta jisim aluminium oksida. Di sini, ni, dia minta ni nah. Berapa dia punya jisim dalam tindak balas ni? Kalau kita menggunakan 5.4 gram aluminium, kita dapat maklumat ini aluminium ni kita pakai sebanyak 5.4 gram. Kan? Ni yang cikgu cakap tu. Dia tanya, dia bagi bahan and then dia suruh cari pula hasil. Dia bagi 5.4 gram aluminium bertindak balas dengan oksigen menghasilkan aluminium oksida. Dia minta berapa jisim dia. So dekat sinilah kita kena pakai balik formula yang sebelum ni, iaitu menukarkan jisim kepada mol, okay, ataupun menukarkan jisim kepada isi padu ataupun tukar balik mol kepada jisim dan sebagainya. Okay, analisis soalan dan perancangan penyelesaian ini kamu tengok dalam buku teks. Okay, persamaan. 4 aluminium bertindak balas dengan 3 mol oksigen menghasilkan 2 mol aluminium oksida. Okay, maklumat daripada persamaan yang kita dapat adalah this one. 4 mol aluminium dan juga 2 mol aluminium oksida. Sini ada 3 mol oksigen tapi sebab kita mau tengok ni saja. Ini oksigen tak berkaitan sangat sebab dalam soalan dia bagi this one, dia minta ini. Jadi kita fokus kepada 2 ni. Maklumat daripada soalan juga, kita dapat 5.4 gram aluminium. Kita guna 5.4 gram. Soalan dia tanya adalah berapa jisim untuk aluminium oksida. Okay, kamu nampak tak pakaian dia tu? 4 mol, dia bagi mol.
And then dia bagi ada jisim di situ. Okay. So, pertama sekali, langkah pertama adalah kita kena cari dulu berapakah bilangan mol 5.4 gram ini. Dia bukan 4 mol tau. 4 mol ni daripada persamaan. Tapi eksperimen sebenar, kita menggunakan 5.4 gram. Okay, so kita kena cari dulu 5.4 gram ini berapa mol. Okay, berapa dia punya mol. Sebab kita mau tahu yang sebenarnya berapa. So, macam mana mau cari bilangan mol daripada gram? Itu yang rumus tu. Okay, mol sama dengan jisim bahagi jisim molar. Mana dapat formula ni? Yang mula-mula kita belajar. Nampak tak sekarang? Kita sudah pakai balik benda tu kan? Jadi apa yang kau belajar sebelum itu, kamu belajar sebelum tu, akan diguna semula dalam soalan-soalan seperti ini. Dan soalan-soalan macam ni adalah soalan yang akan ada pada bab yang seterusnya. Dia akan ada pada bab asid dan alkali. Dia akan ada bab kadar tindak balas. Ada, semua di sini ada. Jadi bila ada benda ni, maka perlu kefahaman yang baik berkenaan dengan formula-formula tersebut. Okay, so step pertama adalah, langkah pertama, kena cari dulu berapakah mol 5.4 gram ini. Cari berapa mol 5.4 gram. And then, dapat bilangan mol, langkah kedua adalah cari dia punya nisbah mol. Kan, bila cari nisbah mol, kita boleh tahu mol yang diguna pakai, yang terhasil dekat sini. Selepas cari nisbah mol, kita akan tahu berapa mol yang terhasil itu. And then, barulah kita tukar balik. Langkah ketiga adalah tukar semula kepada jisim. Macam mana mau tukar kepada jisim? Jisim sama dengan bilangan mol kali dengan jisim molar. Ni daripada sebelum ni lah. Okay. Memang tajuk ni dia agak complicated sedikit. Sebenarnya senang tau. Tapi kalau first time kamu nampak, memang dia payah. Tapi kalau kamu buat latihan 2-3 kali, kamu akan mahir buat pengiraan ni. So, step pertama, bilangan mol di dalam 5.4 gram aluminium. Kan, rumus dia apa dia? Jisim bahagi jisim molar. Untuk dapatkan bilangan mol 5.4 gram. So, 5.4 gram jisim bahagi dengan 27 gram per mol. Mana dapat 27 ni? Soalan sudah bagi aluminium. Dia punya jisim molar dia 27. Sama dengan 0.2 mol. Okay, nampak tak? Daripada pengiraan ni, rupa-rupanya kita hanya menggunakan 0.2 mol di sini. Tapi menerusi dia punya persamaan kimia, perkadaran dia ialah 4 mol menghasilkan 2 mol. Right? So, kalau 2 mol, 0.2 mol aluminium, berapakah mol untuk hasil dia, iaitu aluminium oksida? Nampak tak? 4 ini, dia pergi 2, dia separuh kan? Dia separuh. Jadi sama juga, 0.2 ni, bila dia menghasilkan hasil, dia mesti sama. Tetap juga separuh. Jadi 0.2 kalau separuh adalah 0.1 mol. Okay, cek. Tengok balik 4 mol. Dia boleh menghasilkan 2 mol ni, dia separuh. Darab dengan separuh. Dia merupakan separuh bagi kepada 2. Kemudian 0.2 mol sama dengan 0.1. Okay, ataupun kalau mau pakai yang style tadi tu, 4 mol, macam mana dia boleh menghasilkan 0.2? 4 kamu bahagi dengan 20.
Kan 4 bahagi 20 dapatlah 0.2. Jadi dekat sini pun untuk dapatkan benda yang sama, kamu kena bahagi dengan 20. Jadi ada dua cara macam mana kamu mau dapat jawapan ni nah. 2 bahagi 20, kamu akan dapat 0.1 mol. Jadi ikutlah mana-mana yang kamu rasa selesa. Biasa cikgu tengok je terus. Kalau 4 mol ni, tengok sini 2, maksud dia dekat sini, dia akan bahagi dengan 2. Sebab 4 bahagi 2 sama dengan 2. So dekat sini automatik juga, separuhnya tu 0.2 bahagi 2, kamu dapat 0.1. Kalau kamu keliru sekarang, tidak apa. Kita akan try beberapa soalan supaya kamu lebih mahir. Okey, so berdasarkan kepada persamaan, 4 mol aluminium Al menghasilkan 2 mol aluminium oksida Al2O3 daripada persamaan. Okey, yang ni, persamaan ni. Jadi, 0.2 mol aluminium Al akan menghasilkan 0.1 mol aluminium oksida Al2O2. Kan, langkah 2 ni dia kata hitungkan nisbah mol secara perkadaran. Yang tadi yang cikgu ajar itu, perkadaran dia tu. Oleh itu, dia cakap, jisim aluminium oksida Al2O3 yang dihasilkan, pakai balik rumus yang cikgu cakap tu, bilangan mol kali dengan jisim molar, tukar balik. Okay, dapatlah 0.1 mol kali dengan jisim molar aluminium oksida Al2O3 ni kamu kira. Okay, 27 kali dengan 2 tambah dengan 16 darab dengan 3. Dapatlah 0.1 mol darab dengan 102 gram per mol negatif 1. Dan last kali kamu dapat 10.2 gram aluminium oksida. Pening. Okay, contoh pertama. Okay, try beberapa contoh supaya kita nampak. Okey, tengok uji kendiri 3.4. Nombor 2. Tengok soalan nombor 2 ni. Penguraian hidrogen peroksida H2O2 berlaku mengikut persamaan berikut. Okey, 2 H2O2 menghasilkan 2 H2O tambah dengan oksigen O2. Ini persamaan dia. Maklumat yang kamu dapat, kan 2 bertindak balas dengan 2 mol air H2O menghasilkan 1 mol gas oksigen. Okey, soalan pertama. Dia tanya, apakah hasil tindak balas penguraian hidrogen peroksida? Okey, hasil tindak balas ni lah. Air dengan gas oksigen itu. Okey, yang B kita mau fokus ni. Hitungkan isi padu oksigen. Dia minta isi padu oksigen. Nampak sekarang dia guna isi padu. Maksud dia kamu kena darab dengan STP tu. Isi padu molar. Sama ada dalam keadaan bilik ataupun pada keadaan STP. Hitungkan isi padu oksigen yang dihasilkan pada STP. Dia minta pada STP. Daripada penguraian 30.6 gram hidrogen peroksida. Okey, kalau dalam pada STP, kamu kena dia punya isi padu mol dalam keadaan STP adalah 22.4. Okey, mol DM negatif 3. Ni tengok balik yang sebelum ni. Okey, so macam mana mau buat ni? Okey. Dia bagi persamaan 2 H2O2. Okey, 2 H2O2 cecair terurai menghasilkan 2 H2O cecair dan juga berapa sini? Oksigen. O2 gas. So, maklumat yang kamu dapat daripada sini, apa dia? Dalam persamaan ini, 2 mol H2
akan menghasilkan 2 mol air dan juga 1 mol O2. Kan 2, 2, 1. Okay, and then dia bagi tahu sini, hitungkan isi padu oksigen. Sekarang kita mau tahu this one. Berapa isi padu? Ini tidak tahu. Isi padu oksigen apabila 36 gram. Dia bagi jisim sini 30.6 gram. Dia suruh cari isi padu. So, step pertama adalah tukarkan dulu ini kepada mol. Tukar kepada mol dulu. Ini step pertama. Tukar kepada mol. 30.6 gram. Berapa mol? Okay, so mol sama dengan jisim bahagi dengan jisim molar. Okay, jisim dia berapa? 30.6 gram. Ni jisim dia. Jisim molar berapa? Kena kira. Berapakah jisim molar H2O2? Okay, hidrogen. Dalam soalan dia tak bagi. Patut dia bagi. Okay, tapi tak apa. Biasa dia akan bagi. So, hidrogen H2, 1. Hidrogen 1. Tapi ada 2, kamu tambah lagi 1 lah. And then, oksigen 16. Tapi ada 2 tu kan, kamu tambah lagi 1, 16. So, 16 tambah 16, tambah 1 tambah 1. Okay, 16 tambah 16, 32. Tambah lagi 33, 34. So, ni sama dengan jisim molar dia 34. Okay, gram per mol, negatif 1. So, kalau kamu bahagi benda ni, 30.6 bahagi dengan 34, kita akan dapat 0.9 mol. Okay, so cukup padam ni. Kamu boleh ulang balik saja. So, lepas pengiraan ini, kita tahu rupa-rupanya 30.6 gram ini adalah bersamaan dengan 0.9 mol. 30.6 gram ni adalah 0.9 mol. So, soalan tanya, berapakah isi padu untuk oksigen? So, kita kena cari dulu berapakah mol dekat sini. Berapa mol oksigen yang terhasil tu. Di sinilah kita gunakan perkadaran. Okay, so tengok. Kalau cikgu punya cara, tengok saja. Dalam persamaan dia tu kan. Okay, 2 mol menghasilkan 1 mol. Dia separuh kan. 2, 1 tu separuh. So, sama juga perkadaran dia. 0.9 ni mesti dekat sini pun separuh juga. Mesti sama. So, 0.9 kalau separuh, 0.45 mol. Okay, boleh ha? Tolong clear betul-betul. 2 mol ni. Sini 1 ni separuh. So, dapat bilangan mol O2. Apa kita kena buat? Barulah kita boleh cari dia punya isi padu. Bagaimana mau cari? Daripada mol pergi isi padu. Rumus dia apa dia? Mol sama dengan isi padu molar darab dengan mol. Silap. Sini isi padu. Isi padu sama dengan isi padu molar kali dengan mol. Jadi isi padu molar berapa? Tengok soalan. Soalan cakap dalam STP. So, kalau STP 22.4. 22.4. Kali dengan mol dia 0.45. 22.4 kali dengan 0.45, kita akan dapat, last kali jawapan dia adalah 9.408 gram. Okay, sini ada unitnya, gram. DM3. Bukan gram, silap, maaf. Isi padu. Mol DM3. Sorry.
Okay, so ni desimeter padu lah. Okay, so ini jawapan yang terakhir dia adalah 9.408. Okay, so nanti next class cikgu akan buat lagi beberapa contoh. Yang untuk sekarang ni kamu tolong hadam betul-betul penyelesaian dia. Dia punya step itu. Okay, yang pertama sekali, tolong faham berkenaan dengan dia punya ni, perkadaran ini, maklumat kuantitatif tu, kan, 2 mol, 1 mol, 1 mol, 2 mol ini. Kemudian tolong fahamkan yang kedua, pertukaran itu, perkadaran. Kalau contohnya dekat sini, dia bagi 6 mol. So, sini berapa? Mestilah 3 mol kan? Separuh. Sini masih lagi 6 mol. Yang ketiga adalah kamu perlu tahu untuk mengaitkan semula formula yang sebelum ni. Daripada mol tukar kepada jisim, ataupun jisim tukar balik kepada mol, ataupun mol tukar kepada isi padu, ataupun isi padu tukar balik kepada jisim. Dan kalau kamu tidak mahir yang itu, tolong ulang balik video berkenaan dengan formula tersebut. Sebab tu cikgu beritahu kamu, tajuk-tajuk di sini adalah sangat penting sebab dia akan pakai. Kita kena mahir tajuk sebelumnya, barulah kita boleh buat yang ini. Kalau yang itu belum mahir, akan ada masalah dalam untuk menyelesaikan masalah berkenaan dengan stoichiometry. Okay, so kalau ada masalah, tidak faham, okay, tolong WhatsApp cikgu. Soalan uji kendiri 3.4. Okay, tidak apa, walaupun dalam latihan ni, dalam kelas ini cikgu bagi masalah yang sama, kamu boleh juga buat balik. Jangan risau. Cuba uji diri kamu. Okay, saya sudah buat benda ni and then saya try buat balik. Saya pandai ke tidak? Kan, boleh buat semula. Contoh ni pun sama juga, kamu boleh buat semula. Jangan tengok jawapan. Cuba test diri masing-masing. Boleh ataupun tidak aku buat. Tanpa tengok jawapan, aku boleh selesaikan tidak soalan. Walaupun kita pernah buat. Kan, tapi kalau kita perlu tengok jawapan, tak mahir lah. Okay. So, ini kamu punya latihan lah. Buat semula contoh 17. And then, soalan uji kendiri 3.4, 1 dan juga 2. Okay, so cikgu harap, walaupun memang rasa macam agak complicated sedikit, tapi pelan-pelan dan cuba ulang-ulang balik dan tengok, teliti betul-betul dan fikir. Cuba untuk gunakan kamu punya otak. Sebab otak ni, untuk dapat kemahiran berfikir, kena training. Right? Macam kita badminton lah. Perlu training badminton baru mahir. Main bola, perlu training bola baru mahir. Sama juga benda-benda macam ni, kena train kita punya otak untuk berfikir. Barulah kita boleh mahir untuk buat soalan-soalan macam ni. Okay? Untuk kelas hari ini saja, sekian. Terima kasih.